sekalian dan seluruh Islam insyaAllah yang mengikuti program kita pada malam ini. Jadi tanpa memaksa saya dengan menyiapkan program kita pada malam ini, dan saya sekali lagi untuk membahas kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim. وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hasan yang saya hormati dan dikasihi tuan-tuan hadirin hadirat, mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sekali lagi kita bertemu dalam kuliah kita setelah mana kita sebut oleh Fadil Ustaz tadi, kita diberi kelonggaran oleh pihak berkuasa untuk mengadakan siri kuliah walaupun dalam kapasiti yang terhad, tapi kita masih lagi ada ruang ataupun diberi ruang untuk kita berada dalam majlis ilmu seperti biasa dan mengerjakan ibadat jemaah seperti biasa. Baik, InsyaAllah kita akan sambung tuan-tuan. Tajuk kita berhenti 2 bulan lepas, iaitu dalam tajuk khiyar aib. Khiyar aib ini kalau dalam bahasa moden tuan-tuan kita panggil money back guarantee yang hari ini dah hampir dah pupus, hampir dah majority di pasaran sekarang ini. Kita tidak apply money back guarantee ini secara official, secara resmi. Kalau ada pun mungkin tak ramai lah pengusaha ataupun penjual yang mengamalkan sistem khiyar yang ada di dalam sistem muamalah Islam. Jadi khiyar kita akan sambung malam ini tuan-tuan, namun dia adalah khiyar aib, khiyar yang ketiga. Khiyar ini pilihan untuk meneruskan jual beli ataupun untuk cancel jual beli. Ini khiyar ini pilihan yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 pilihan, 3 khiyar. Yang pertamanya khiyar majlis, semasa kita berada di dalam majlis, belum berpisah di antara penjual dan pembeli, kita diberikan peluang secara auto, kita diberikan peluang secara terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan khiyar ataupun untuk memilih sama ada kita jadi beli barang kita ataupun kita nak
Itu dipanggil khiyar majlis. Yang kedua dinamakan khiyar syarat. Khiyar syarat ini mesti dipilih oleh salah seorang daripada dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sama ada penjual boleh memilih khiyar syarat, ataupun pembeli boleh memilih khiyar syarat, ataupun kedua-dua boleh memilih khiyar syarat. Khiyar syarat diberikan peluang oleh Allah Ta'ala hanya 3 hari 3 malam sahaja, sama ada dia nak meneruskan jual beli, nak jadi barang ini milik dia, ataupun dia nak cancel dalam tempoh 3 hari 3 malam. Ini dipanggil peluang dan tawaran yang disediakan oleh syarak. Yang ketiga, kita akan sambung malam ini tuan-tuan. Yang ketiga ni ialah khiyar aib. Khiyar aib ini dia tidak ada tempoh tertentu. Khiyar aib ini dia tidak ada tempoh tertentu yang dihakkan oleh Allah Ta'ala. Khiyar dengan sebab cacat barang ataupun rosak barang yang kita beli. Cacat barang yang kita beli, maka kita boleh tukar barang itu, kita boleh hantar balik barang itu sekiranya barang itu dapat syarat ataupun terma di dalam khiyar aib. Jadi kalaulah penjual dia menolak khiyar ini, maka hukum dia haram. Hukum dia haram kerana khiyar ini pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pembeli untuk menukar barang yang cacat. Tapi ingat, cacat itu ialah kerosakan itu berlaku, dipanggil kerosakan yang lama, tanpa kita sedar ketika kita beli barang ini sudah cacat ataupun dah rosak, tapi kita tak perasan. Itu baru kita boleh tukar. Adapun kecuaian kita guna dah 2-3 bulan kita guna, tiba-tiba barang itu cedera, cacat dan rosak, tiba-tiba kita nak tukar kerana kecuaian kita, maka tidak dibenarkan oleh syarak. Baik, kita akan sambung tuan-tuan ke surat 20. Masih lagi di dalam pendetilan atau dalam isu khiyar aib ataupun khiyar dengan sebab berlakunya kerosakan dan kecacatan barang yang kita tukarkan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sekiranya tidak dapat diketahui cacat yang lama, melainkan dengan dicacatkan pula seperti ditebuk telur burung kasuari. Baik, isu yang kita nak bincang tuan-tuan, kita nak hantar balik barang ini, tapi kita nak detect kecacatan ataupun kerosakan barang tersebut, perlu kepada kita nak kena panggil cacatkan ataupun nak kena rosakkan benda itu, maka boleh diharuskan. Contoh, kita beli buah yang kita beli ini buruk, berulat dan sebagainya, kita terpaksa kena tebuk buah ini, barulah kita boleh detect, kita boleh kesan kata buah ini dah rosak dalam, tembikai ini dah buruk dah dalam, maka diboleh ataupun tidak kita rosakkan, dibolehkan. Tidak perlu kita bayar ganti rugi, patutnya tak boleh tebuk. Tapi oleh kerana kita sedar, kita tengok di luar ni dah kulit dia tak berapa cantik dah, kita kesan bahawa dalam ini dah buruk, maka kita nak confirm betul ataupun tidak buruk tadi, kita nak tebuk, boleh ataupun tidak tebuk. Asal dia tak boleh. Kalau kita tebuk, seolah kita reda dengan buah itu. Asal dia jenis spesies ataupun panggil, ada jenis-jenis barang yang tak boleh kita nak guna dia sekiranya kita nak hantar balik. Tetapi kalau jenis makanan yang perlu kita tebuk baru kita boleh detect dia ni cacat ataupun buruk, maka dibenarkan. Itu isu yang kita nak bincang. Sekiranya tidak dapat diketahui cacat ataupun kerosakan yang lama, maksud kerosakan waktu kita beli itu dia dah buruk. Waktu kita beli buah yang tak cantik, melainkan cara yang kita nak detect dia cacat yang lama tu, melainkan dengan dicacatkan pula. Mana dia? Seperti ditebuk telur burung. Ini contoh sahajalah, telur burung, telur ayam, telur apapun. Kalaulah kita tahu buruk telur ni, kita tebuk sedikit, kita baru nampak buruk, betul confirm buruk, kita boleh hantar balik. Ataupun buah tembikai yang berulat. Ini contoh buah tembikai yang berulat di dalamnya, di dalam buah tembikai, berulat ataupun buruk sama.
ataupun sebagainya, ataupun banyak lagi contoh yang dia hanya bagi 2 contoh saja. Kita boleh andaikan contoh-contoh yang praktikal dengan kita. Baru diketahui kita tepuk tembikai ataupun telur tadi, barulah diketahui ada cacat yang lama. Kita tepuk telur burung, baru kita tahu dah buruk dah. Tepuk telur ayam, kita tahu dah buruk. Kita beli telur buruk, kita boleh khiyar ataupun kita boleh hantar balik. Isu yang nak dibincangkan oleh penulis ataupun syarah ini, isu dia boleh ataupun tidak tepuk telur ataupun buah untuk kita kenal pasti, confirm betul buruk ataupun tidak. Asal dia tak boleh tepuk, maka dibolehkan tepuk dan tak perlu kita ganti rugi. Nescaya, jawab pada sekira, nescaya harus, yang boleh dikembalikan dengan cacat itu, boleh dihantar balik. Barang yang cedera, cacat dan rosak itu boleh dihantar balik kepada penjual dengan tidak wajib membayar ganti rugi cacat yang baru itu. Cacat baru itu yang kita tebuk itu, patut tak boleh tebuk kerana barang itu kita nak hantar. Tapi dalam isu ini boleh. Kerana apa? Kerana diuzurkan, dimaafkan oleh syarak dalam perkara ini. Dalam perkara semacam ini, maksud dalam isu ini, diuzur, dimaafkan oleh syarak untuk kita tebuk supaya kita confirm burung telur itu ataupun buah itu dah cacat ataupun dah rosak. Baik, saya terima. Jika berlaku, ini isu yang saya nak ekspreskan sedikit, dan isu khiyar ini dia jangan berlaku. Jadi kita nak tempat-tempat yang perlu kita ekspres, kita akan ekspreskan dia. Yang paling penting last topik itu, conclusion yang dia buat ialah peringatan itu sebagai penutup tajuk khiyar ini. Dia nak bincang isu penutup itu penting, iaitu tentang penipuan yang berlaku ketika kita membeli, boleh ataupun tidak hantar. Antara penipuan, kalau dulu lain, sekarang lain. Dia sebut dalam kitab ni, kalau dulu, isu dulu, contoh orang nak beli lembu. Nak beli lembu ini, dia akan biarkan kantung kantung lembu. Orang dulu ni, dia ada beberapa sebab dia beli lembu. Satu, kerana untuk daging, untuk sembelih dapatkan daging. Yang kedua, dia untuk apa? Untuk peras susu. Bukan dia untuk komersial daging dia, tapi dia nak komersialkan susu. Maka dia beli lembu-lembu ini. Di mana dia akan tengok nilai subur ataupun tidak lembu itu. Salah satu ciri dia akan tengok ialah di kantung lembu itu. Maksud kantung itu susu dia. Jadi ketika dia nak beli lembu, nak jual lembu, dia biarkan kantung susu itu besar. Dia tak peras susu. Supaya apa? Supaya dia nak menarik pembeli, nampak bahawa lembu ini memang subur, susunya banyak. Kenapa? Kerana pembeli ni dia nak beli lembu, tujuan dia untuk komersialkan susu, iaitu untuk peras susu, dan dia jual susu itu. Maka ciri pembeli ini dia akan tengok di kantung susu, lampu susu mesti besar. Kenapa? Ini daya tarikan kepada pembeli supaya dia tertarik untuk nak beli lembu yang nampak lampu susu, kantung susu ni besar. Maka ini ada unsur penipuan yang dicegah di dalam syarak. Kalaulah ada unsur-unsur penipuan sebegini, maka boleh khiyar, boleh dihantar balik lembu itu. Buat balik rumah, rupanya tak sama dengan apa yang kita tengok. Lepas kali perah susu dah habis, seminggu baru boleh perah balik. Kalau lembu yang subur, setiap hari kita boleh perah susu dia, kantung susu dia penuh. Ini last kali, itu antara topik yang penting. Hari ini tak ada, tuan-tuan. Hari ini kita tak jangan berlaku isu itu. Hari ini isu di tuan-tuan pergi di pasar pagi, pasar malam. Kalau dulunya, sekali PKPB dah tak ada dah. Jual ikan, jual apa nama ni, apa panggil sotong, ikan, jual dalam bekas yang nampak banyak. Kan dia letak dalam pinggan kan. Pinggan tu sebenarnya pinggan tu dia nampak sahaja benda tu banyak. Dalam pinggan tu dia dah, orang panggil pun dia tutup pinggan tu, bukan dalam pinggan tu.
Dia letak ikan, nampak ikan tu banyak. Ini unsur-unsur penipuan yang kita boleh khiyar. Baik, itu last topik. Baik, kita ekspreskan di isu ini. Isu ini jangan berlaku di kalangan kita. Sebab apa? Sebab dia punya induk dia, khiyar itu sendiri dah hampir pupus. Sebab di isu yang kita nak bincang ini jangan berlaku. Apa di isu dia? Isu pertelingkahan antara penjual dan pembeli di dalam menuntut khiyar. Penjual kata ini cacat yang baru, cacat yang baru. Pembeli kata tak, lama dah. Sebelum saya beli itu barang ini dah rosak. Dia bertelingkah di kalangan penjual dan pembeli. Jadi macam mana solusi yang disediakan oleh syarak? Dia ada solusi dia. Kalaulah tak boleh diputuskan oleh mereka berdua ini, maka tempat dia lah qadhi. Kalau dululah sistem sistem Islamik dulu secara keseluruhan, maka qadhi tempat dia akan memutuskan penjual dan pembeli ini yang mana sebenarnya betul. Penjual kata barang ini dah rosak lama, dah rosak baru, rosak di tangan pembeli. Pembeli kata tak, ini rosak lama, sebelum saya beli barang ini dah rosak. Maka berlaku pertelingkahan. Solusinya ada disebut di dalam sistem muamalah. Jika berlaku pertelingkahan antara penjual dan pembeli tentang cacat lama dan cacat baru, barang itu lama ataupun baru rosak dia. Kenapa berlaku isu begini tuan-tuan? Kalau lama rosak, boleh claim. Pembeli boleh claim kalau benda itu lama cacat. Barang ini dah rosak lama. Kenapa? Kerana terma dan syarat di dalam khiyar. Apa terma dia tuan-tuan? Terma dia yang pertamanya ialah kecacatan itu mesti berlaku sebelum ijab qabul. Kecacatan barang ini mesti berlaku sebelum ijab qabul, baru boleh claim, baru boleh hantar balik. Kalau kecacatan berlaku di tangan pembeli, maka tidak mendapat syarat untuk hantar balik. Tak wajib penjual untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli, tak wajib. Kenapa tak dapat syarat? Tak dapat syarat. Kerana syarat atau terma dia, kecacatan itu mesti sebelum ijab qabul. Di dalam bahasa akademik dipanggil aib yang qadim. Aib yang qadimun, bukan aib yang hadith. Sebab itulah berlaku pertelingkahan. Kata pembeli, aib ini qadim, lama. Masa saya beli saya tak perasan, dah cacat, dah cedera barang ini, dah rosak dah barang ini, tapi saya tak perasan. Kata penjual kata barang ini rosak di tangan kau. Masa aku beli aku ingat lagi. Okey semua. Berlaku pertelingkahan. Di dalam nak hantar balik. Isu dia pembeli ni nak hantar balik barang. Maka penjual mengatakan cacat baru. Baru sahaja cacat, penjual mengatakan cacat baru. Selepas ijab qabul. Di tangan kau ni rosak ni, bukan sebelum ijab qabul. Itu dakwaan penjual. Nescaya dibenar akan penjual itu dengan bersumpah. Inilah solusi yang ditawarkan oleh syarak di dalam sistem muamalah. Dia ada sumpah. Banyak kita akan belajar akan datang topik-topik muamalah. Dia ada solusi yang ditawarkan oleh syarak, iaitu sumpah. Untuk membenarkan kita berani ataupun tidak kita bersumpah. Itu kita nak menegakkan hujah ataupun kebenaran kita, maka kita mesti bersumpah. Dan sumpah itu mengikut jawab dia. Ini cara sumpah, kita mesti skrip dia mengikut jawab dia. Mana contoh dia? Berkata pembeli, maka apa yang dijawab oleh penjual, maka penjual jawab mesti tambah lafaz sumpah. Itu cara sumpah penjual. Pembeli kata, saya pulangkan balik barang ini dengan sebab ada cacat yang lama. Saya hantar balik barang ni. Kenapa? Kerana dah lama dah rosak ni. Jual barang expired dan sebagainya lah. Contoh saja, apa saja kerosakan tak kisah. Tapi kita claim penjual pembeli nak mendakwa barang ini lama. Kena hantar balik sebab barang ini dah rosak lama. Apa jawab pembeli? Penjual? Jawab penjual
dia tidak boleh pulangkan balik dengan sebab cacat yang disebutnya itu. Maka sumpahnya, ini cara sumpah memasukkan ayat jawab dia. Maka sumpah pun mengikut jawabnya itu dengan berkata wallahi. Ini lafaz sumpah. Wallahi, dia tidak boleh pulangkan, ataupun engkau tidak boleh memulangkan dengan sebab cacat yang disebut, iaitu dengan sebab cacat yang engkau katakan tadi. Kita masukkan di depan itu, penjual kena masukkan sumpah wallahi. Engkau tidak boleh memulangkan balik dengan sebab cacat ataupun rosak yang engkau katakan, yang engkau sebut, yang engkau katakan. Itu cara untuk klaim dia tak wajib menerima. Apabila dia bersumpah, barulah dia tak wajib menerima barang yang dihantar. Jika ia menjawab saya tidak mesti menerima cakapnya itu, maka sumpahnya pun mengikut jawabnya. Ini tengok cara dia jawab. Kita bersumpah di belakang, lafaz sumpah wallahi, saya tidak mesti menerima cakapnya itu. Paling penting ialah lafaz sumpah. Jika ia menjawab saya tidak serahkan kepadanya dengan cacat ini, sumpahnya wallahi. Ini contoh-contoh ayat yang dia guna. Boleh digunakan dengan mana-mana bentuk ayat. Jadi contoh dia bagi banyak bentuk ayat. Wallahi, saya tidak serahkan kepadanya dengan cacat ini. Maknanya saya tak akan ganti balik barang ini dengan cacat yang didakwa oleh pembeli. Dia mesti ada lafaz wallahi, itu lafaz sumpah. Kalau dia berani bersumpah, maknanya dia dah confirm masa dijual dulu barang itu baik. Kalau dia tak berani sumpah, maka dia kena ganti balik. Jadi kalau orang yang warak tuan, dia tak akan bersumpah, dia akan ganti balik. Biarlah dia salah pun, dia tak akan menukar sumpah dia dengan barang. Kenapa dia takut? Orang yang warak ni dia takut mungkin waktu aku jual tu aku tak perasan betul apa yang didakwa oleh pembeli. Maka dia tak akan berani bersumpah. Bukan kerana kesan sumpah itu Allah akan laknat dia. Dia berani menggunakan nama Allah Ta'ala. Baik, atau dijawabnya saya tiada serahkan kepadanya melainkan sejahtera daripada cacat. Sumpah macam mana? Wallahi, aku tidak menyerahkan barang ini kepada engkau melainkan sejahtera, melainkan keadaan barang ketika aku jual dulu baik. Itu mana sejahtera. Melainkan sejahtera daripada cacat, melainkan aku jual barang ini dulunya dalam keadaan baik, selamat daripada cacat ataupun rosak. Ini cara skrip yang diajar oleh penulis kita ini, cara untuk bersumpah. Baik, apabila penjual bersumpah, maka kesan ataupun result daripada sumpah itu apa dia? Penjual tak wajib dia ganti balik barang yang diminta oleh pembeli. Itu dia punya solusi yang ditawarkan oleh syarak. Kalaulah dia tak nak menerima aib ataupun dakwaan pembeli mengatakan barang ini aib yang lama, bukan aib baru, bukan rosak baru, maka cara dia mesti bersumpah. Apabila dia bersumpah, barulah dia tak wajib. Kesan dia tuan-puan, hukum. Kesan kita belajar ilmu fiqh, apapun fiqh, kita ni fiqh muamalat, dia kesan di dalam fiqh ialah dia panggil hukum. Kesan kepada hukum, implikasi hukum syarak ke atas tindakan kita. Apapun tindakan kita, maka ada kesan, ada implikasi hukum. Kalaulah kita tak wajib, kita tak nak ganti balik, dia asal dia wajib hukum dia. Wajib penjual mengganti balik barang baru. Kenapa? Kerana barang ini aibnya lama sebelum ijab kabul. Apabila pembeli ini nak hantar balik, wajib dia menerima dan mengganti balik. Maka penjual ni dia takut rugi, dia tak nak bagi barang baru, maka dia menutup ruang pintu yang disediakan oleh syarak. Apa hukum dia? Hukum dia haram. Haram berdosa sekira dia tak nak mengganti balik. Melainkan solusi dia, cara dia Allah sediakan ialah sumpah. Dia sumpah menggunakan ayat yang dia panggil ayat apa pun betul pun tak kisah, asalkan
Ayat itu dia nak nafi barang yang dijual dulu ni dalam keadaan baik, maka dia mesti tambah lafaz sumpah wallahi. Itu sumpah yang lafaz sumpah yang ada di dalam apa nama skrip ataupun di dalam tajuk sumpah. Sumpah ni tuan-tuan kita akan belajar akan datang. Dia ada tajuk dia khusus sumpah ini. Begitu juga nazar. Dia ada lafaz sumpah, lafaz nazar dia ada. Dia beza di antara lafaz sumpah dengan lafaz nazar. Baik, hukum ini pada cacat kesetter. Jadi kesan implikasi ataupun kesan hukum dia, kalau penjual ni asal dia wajib serah barang, wajib ganti barang baru. Kalau dia tak nak ganti barang baru, nak mengelak daripada hukum haram kata dia, kerana wajib dia serah barang baru, maka dia mesti berani bersumpah. Baik, settle. Baik, hukum ini pada cacat yang tiada terang, lama ataupun baru, yang dia tak confirm. Itu berlaku isu pertelingkahan dia tak pembeli dengan penjual. Kenapa? Kerana dia tak confirm. Kedua-dua ini mendakwa masing-masing dia yang betul. Kenapa? Kerana cacat yang tiada terang, yang tiada jelas, yang tiada confirm, lama ataupun baru, yakni boleh jadi sudah lama ataupun boleh jadi cacat itu baru. Kebarangkalian mungkin baru ataupun mungkin juga lama. Mungkin betul apa yang didakwa oleh pembeli, mungkin betul apa yang didakwa oleh penjual. Ini isu berlaku mesti menggunakan lafaz sumpah. Adapun jika nyata cacat itu baru, kalaulah nyata dan jelas cacat ini, barang ini rosak baru, maksud baru ini selepas daripada ijab qabul, itu baru 2 hari, 3 hari, seminggu, tak kisah tuan-tuan. Baru ini takrif dia, maksud baru ini selepas ijab dan qabul. Bukan maksud baru ini lepas ijab qabul terus kena damage, terus kena rosak. Dah seminggu lepas ijab qabul pun dipanggil baru, sebulan pun dipanggil baru. Kerana aib ini ataupun khiyar aib, dia tidak ada tempoh yang disediakan oleh syarak, tidak. Tapi mesti detect. Lepas detect terus kena hantar segera. Contoh dia detect ini seminggu baru boleh detect barang ini cacat lama. Selepas dia detect segera, tu terma yang kedua yang kita dah bincang sebelum pada ni. Terma pertama nak hantar balik barang ini, money back guarantee ini mesti cacat yang lama sebelum ijab qabul. Yang kedua, selepas dia detect cacat, segera kena hantar, tak boleh delay. Kalau tak dia tawar ini 2 hari hantar, terbatal terma, dia kena terima. Delay dia itu syarat mengira, menandaikan seolah dia reda dengan cacat. Kenapa? Itu sikap kecuaian dia. Syarat, kerana terma syarat, kalaulah cacat segera hantar. Jadi tempoh untuk dia detect tak kisah. Seminggu, 2 minggu, sebulan baru dia boleh detect, masih dianggap baru. Itu makna baru. Bukan makna baru lepas ijab qabul 3 minit, lepas ijab qabul setengah jam, lepas ijab qabul separuh hari, lepas ijab qabul 1 hari, tidak. Makna dia selepas ijab qabul, itu makna baru. Bermula selepas ijab qabul dengan masa dia detect, itu dianggap baru. Adapun jika cacat itu baru, seperti luka yang masih basah lagi, padahal jualan dan qabak sudah berlaku sebulan, ataupun 2 bulan lalu, maka hukumnya dibenarkan cakap penjual dengan tidak payah bersumpah. Tak payah bersumpah. Kenapa? Kerana luka yang masih baru. Kita boleh kesan pada luka ini kita boleh panggil contoh-contoh barang yang melibatkan kita boleh detect. Contoh dia luka. Luka ni macam mana? Luka ini isu banyak. Antaranya isu hamba. Kita jual hamba. Hamba tu masa kita beli cantik semua. Tiba-tiba selepas kita beli, barulah hamba ini sakit, luka,
tak kisahlah aksiden dan apa pun, tiba-tiba kita claim hamba ni sakit dah lama, luka dah lama, bisul lama, kudih lama, kurak lama, panau lama, tak boleh. Jadi masa kita tengok, kalaulah lama boleh claim. Masa kita beli hamba ni tuan-tuan, hamba ni begini, kita dah bincang dulu. Hamba masa kita beli dibenarkan untuk melihat aurah yang zahir. Kalau hamba tu perempuan, kita boleh tengok muka dengan tangan sahaja. Lepas ijab qabul menjadi milik kita, baru kita boleh tengok seluruh badan dia. Tiba-tiba kita tengok dia buat balik rumah, hamba kita beli ni muka cantik, tangan cantik, putih semua. Buat balik rumah, tiba-tiba tengok di badan dia tak seperti muka. Muka cantik, kulitnya cantik, glowing kulit muka. Tengok-tengok kulit badan tu dia penuh panau, burak semua ada. Boleh hantar ke tidak? Boleh. Boleh hantar. Orang panggil aib, orang panggil khiyar apa? Khiyar aib. Boleh tukar, mari hamba lain, pilih hamba lain, harga yang sama. Kalau nak harga lain, kena tambah duit, akad jual beli lain. Baik, itu contoh. Seperti luka. Luka ni kita tengok baru, tiba-tiba penjual kata lama, maka ini tak perlu bersumpah. Kerana realnya baru luka, bukan 2 bulan. Dan luka ini baru. Itu dia kata tak perlu bersumpah. Sebaliknya, jika cacat itu tidak munasabah, baru jadi, barulah jadi, baru jadi, malahan sudah lama. Umpama luka yang sudah baik, padahal jualan dan qabak baharu berlaku, nescaya dibenarkan cakap pembeli dan tidak payah bersumpah. Ini simple saja. Baik penuntut tuan-tuan, last kali penuntut kita sebut tadi antara yang topik yang agak praktikal dengan kita, iaitu apa dia? Berlakunya unsur penipuan di dalam jual beli, boleh khiyar. Unsur penipuan di dalam jual beli boleh khiyar, boleh hantar balik. Kalau dia tak nak terima, haram ke atas dia. Buat baliklah kita. Dan dia tak nak terima, hari ni tuan-tuan banyak kalau kita nak hantar balik barang besar, dia tak terima. Nak buat macam mana? Buat balik lah. Dan dia tak nak terima. Cuma haram ke atas dia. Itu isu dia. Haram kata penjual menolak khiyar aib yang disediakan oleh syarak. Kerana ini dia panggil hukum khiyar ni, hukum yang disediakan oleh syarak, yang wajib penjual dan pembeli menerima. Dia tak boleh menolak. Kenapa? Kerana hukum yang disediakan oleh syarak. Kalau ada aib dan cukup terma dia, boleh claim. Peringatan last kali, topik last kali ini dia bos peringatan tanbihun, ay munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan bagi liman ghafala, bagi sesiapa yang lupa dan cuai tentang hukum syarak. Sebab itu dia tajuk ini penting. Sebab itulah gaya bahasa para ulama dia akan hubung dengan tanbihun. Kalau isu itu agak penting, agak berlaku di kalangan masyarakat, maka dia akan mulakan dengan tanbihun. Itu fungsi kenapa gaya bahasa tanbih. Peringatan. Setengah daripada perbuatan yang membolehkan pembeli khiyar cacat, iaitu perbuatan tasriyah. Tasriyah ni satu, dia panggil istilah di dalam muamalat. Dia panggil jual beli tasriyah, baik tasriyah. Jual lembu, dia nak mengaburi mata pembeli dengan dia tak memerahkan susu. Dia membiarkan kantun lembu tu besar, dia tak perah dulu, dia jual dalam keadaan besar. Tiba-tiba di sebaliknya, lembu tu bukanlah kantun besar, setiap hari boleh diperah, tidak, maka boleh khiyar. Maknanya membiarkan tetek lembu, ini bahasa dulu tuan-tuan, tetek lembu bengkak, tidak diperah susunya. Supaya apa? Supaya disangka lembu itu banyak susu. Ini cara dia nak mengaburi mata pembeli untuk menarik perhatian pembeli supaya terjual lembu dia. Inilah apa nama ni, strategi yang digunakan oleh penjual untuk laku keras. Ini ditutup ataupun dicegah di dalam sistem jual beli Islam. Kerana
jual beli Islam tuan-tuan, antara fungsi dia, tujuan dia, matlamat dia untuk menutup ruang segala unsur penipuan. Dalam sistem jual beli itulah tujuan asal dia. Islam akan menutup seoptimal yang mungkin. Walaupun ada, memang tak boleh tutup, tapi Islam cuba untuk menutup ruang penipuan, walaupun tak boleh. Sebab itulah berlaku adanya khiyar. Sebab itulah apabila lepas ijab qabul kita detect menipu, maka dibolehkan khiyar. Salah satu khiyar ini adalah solusi untuk menyelamatkan pembeli daripada teranai. Supaya disangka lembu itu banyak susu, perbuatan itu haram dan pihak pembeli boleh khiyar dengan memulakan balik kepada penjual dengan segera. Jika sudah diperah susunya, wajib ia mengganti. Jadi ketika nak hantar balik tuan-tuan, detailnya Islam, kalau kita dah perah satu baldi susu, kena ganti balik, bayar ganti rugi. Ganti rugi tak perlu bayar susu, bayar ganti rugi. Satu baldi susu tu contoh dia harga dia RM100, maka kita bayar RM100. Kita akan belajar tuan-tuan dalam topik yang akan datang. Ada isu yang mesti dibayar dengan qimah, dengan nilai, dan ada isu yang mesti dibayar dengan mutaqawwim, dengan barang. Tak boleh nilai, mesti bayar dengan barang. Ada. Kita akan belajar yang akan datang. Ada beberapa isu yang syarat menetapkan wajib bayar dengan barang, tak boleh bayar dengan nilai, dan ada isu yang mesti bayar dengan nilai. Dalam tajuk apa dia? Dalam tajuk dhamanun mutlafun. Dhamanun mutlaf ini bayar ganti rugi. Ini bayar ganti rugi ini banyak kita akan apply. Akan datang saya akan sebut sekali lagi tuan-tuan. Beberapa akad saya pernah sebutkan tuan-tuan dulu. Ada 4 akad yang kita boleh implement ketika kita berada di restoran. Tuan-tuan masuk restoran, masuk kedai makan, kita boleh apply satu daripada 4 akad ini. Jangan ke semua 4 tak apply. Kita kena ada mana-mana akad ketika kita berinteraksi dengan penjual di restoran. Baik, last sekali. Jika sudah diperah susunya, wajib ia mengganti dengan segatan kurma. Demikian juga jualan tanah yang ada parit di dalamnya ditahan. Contoh yang kedua saya explainkan tuan-tuan, kan kita dah cukup masa. Konsepnya sama saja. Konsepnya kalau ada unsur penipuan boleh dikhiyar, itu konsep dia. Ini contoh saja, dia bagi 2 contoh. Jual lembu yang tidak diperah susu dan jual tanah yang dia cara nak mengabui mata pembeli tanah itu, dia tahan. Tanah ini dia jual, di dalam tanah itu ada alir air, parit air. Dia nak cerita bahawa antara keistimewaan tanah dia ini ada di dalamnya parit yang cantik, mengalir air mengalir selalu. Maka waktu pembeli nak tengok itu, dia tahan air. Nak bagi ketika pembeli tengok, dia lepas air supaya mengalir. Sebenarnya air tak mengalir dan parit itu. Ini antara unsur-unsur tarikan yang dicuba mengabui mata pembeli. Tidak dibenarkan oleh Islam, haram dan boleh khiyar. Beli lepas beli tak ada pun aliran parit dalam tu yang mengalir air, tidak ada. Dan demikian jualan tanah yang ada parit di dalamnya ditahan atau diempan ketika melakukan jualan, dilepaskan airnya dengan tujuan supaya disangka parit itu banyak air. Perbuatan ini haram. Juga sama macam menghitamkan rambut sahaya dengan dye. Saya akan ulas sekali lagi tuan-tuan minggu depan. Isu-isu yang penipuan ini, dia beli sahaya, hitamkan rambut, ataupun dikerintikan rambut sahaya supaya disangka muda ataupun disangka kuat bekerja. Semua perbuatan itu membolehkan khiyar dan cancel dengan segera. Wallahu a'lam. InsyaAllah penutup sebelum kita masuk topik baru, saya akan recall balik tuan-tuan berkaitan dengan 2 isu ini. Isu menipu dalam jualan hamba. Dia tipu dengan hamba itu 2, tapi dia tipu nak menggambarkan kita ni, penjual ni, supaya penjual tengok hamba tu muda. Asal dah berubat, tapi kemudian dia spray dah. Balik rumah 2-3 bulan dah hilang dah, berubah balik tumbuh. Maka boleh di cancel, hantar balik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan recall balik dalam bulan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.